亲爱的姐妹们，平安！我们又再一次在网上见面，让我们用感恩的心来唱一首诗歌，来称颂我们信实的上帝。Ibu-ibu sekalian, selamat sore. Kita bisa berjumpa di online ini. Mari kita angkat satu puji-pujian untuk memuliakan nama Tuhan. Besar setiamu. Tuhan yang kita percaya adalah Tuhan yang setia. 心实广大。你心实广大，上帝我的父，在你没有时候装动婴儿，你不改变，你怜爱也无减少，像你我一样直到永远。你心实和广大，你心实和广大，每早晨时下心丰富安慰，我一切随用你创造一备，主啊，你心实何大广大。Matahari serta bintang dan bulan menyaksikan kesetiaan Tuhan. Musim dan uai dan musim apapun menyaksikan kasih setiamu. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu telah sediakan, besar setiamu kepadaku. Pengampunan dosa memberikan damai, kehadiran Tuhan menghiburkan, kekuatan dan pengharapan tiap hari, berkat berkelimpahan ku alami. Besar setiamu, besar setiamu, tiap pagi nampak rahmat baru. Segala yang ku perlu tahu sediakan, besar setiamu kepadaku. Ibu-ibu, sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita berdoa terlebih dahulu. 姐妹们，我们还没有领受神的话以前，我们同心祷告。 Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, ya Tuhan, kami datang di hadapan Engkau. 天父，我们来到你的面前， Kami rindu mendengarkan sabdanya Tuhan. 我们渴慕领受你的话。 Tuhan yang tolong kami untuk kami sungguh-sungguh bisa memahami firman Tuhan.
求主帮助我们了解你的话， Dan bukan hanya memahaminya ya Tuhan, kami juga merenungkannya. 叫我们能够默想你的话， Dan bukan hanya merenungkannya, kami juga sungguh-sungguh bisa melakukannya di dalam kehidupan kami sehari-hari. 而且在实践的生活里面身体力行。 Biarlah Roh Kudus ya Tuhan bekerja di dalam hati kami seluas mungkin. 愿圣灵自由的在我们心中做工。 Kami serahkan pemberitaan firman Tuhan di dalam tangan Tuhan. 这个传讲的信息，我们交在恩主的手中。 Terima kasih ya Tuhan, 谢谢你，主， kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. 我们要聆听你的话。 Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. 我们祷告，奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。 Ya. Ibu-ibu, saya mengajak kita sama-sama membuka satu bagian firman Tuhan dari Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. 我们一同来看马可福音第12章41节到44节。 Ibu-ibu dapat melihatnya di kitab masing-masing di rumah. 我们来读这一段的圣经。 Injil Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadapi peti persembahan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Banyak orang kaya memberi jumlah yang besar. 耶稣对银库坐着，看众人怎样投钱入库，有好些财主往里投了若干的钱。 Lalu datanglah seorang janda yang miskin dan ia memasukkan 2 peser yaitu 1 duit. 有一个穷寡妇来，往里投了2个小钱，就是1个大钱。 Maka dipanggilnya murid-muridnya dan berkata kepada mereka, Aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan uang ke dalam peti persembahan. 耶稣叫门徒来说：“我实在告诉你们，这穷寡妇投入库里的，比众人所投的更多。 Sebab mereka semua memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya semua yang ada padanya, yaitu seluruh nafkahnya. 因为他们都是自己有余拿出来投在里头的，但这穷寡妇是自己不足，把她一切养生的都投上了。” Ibu-ibu, tema firman Tuhan hari ini saya memberikan sebuah tema, yaitu hati yang memberi. 今天我们的题目就是乐意奉献的心。 Ibu-ibu, kita sebagai manusia memiliki kecenderungan untuk selalu menerima daripada memberi. 人总是一般来说总是喜欢领受比起给予。 Ketika kita mau memberi, pasti memiliki banyak pertimbangan-pertimbangan untuk memberi. 当我们要给的时候，我们有做了很多的考虑。 Misalkan, ketika kita mau memberi bantuan kepada orang, memberi persembahan kepada Tuhan, kita itu akan berpikir, saya dapat keuntungan apa ya? 比 Kalau 方说 memberi. 我们要给人的时候，或者是我们要奉献的时候，我们会想，我们会得到什么回报呢？ Kalau saya memberi kepada Tuhan, apa Tuhan akan membalas 2 kali lipat dari pemberian saya? 我奉献，神会把双倍的报答我吗？ Atau ketika kita memberi kepada orang, memberi persembahan kepada Tuhan, kita berkata, Tuhan, tunggu dulu ya Tuhan, tunggu saya kaya, tunggu saya banyak uang, tunggu saya berkelimpahan, baru saya memberi kepada Tuhan. 或者说，神啊，让我先发财吧，然后才奉献。 Atau ada sebagian orang merasa bahwa bagaimana saya bisa memberi kalau saya saja masih kekurangan, kalau saya saja masih harus bertahan hidup dengan apa yang saya miliki. 有的人也许会想，我自己都还不够，还缺乏，我怎么能够奉献呢？ Apalagi situasi pandemi ini membuat ekonomi kita bukan semakin meningkat, justru semakin menurun. 尤其是在疫情的时候，奉献很多，一般来说是下降。 Pada akhirnya kita nggak mau memberi, dan kalaupun kita mau memberi, kita melakukannya dengan hati yang terpaksa. 以至于有一些人就根本不奉献，但是也有一些人奉献是勉强的。 Ibu-ibu, hati yang terpaksa dalam memberi bukan yang Tuhan mau temukan di dalam kehidupan kita sebagai anak Tuhan. 勉强的奉献不是神所悦纳的。 Sebaliknya, hati yang tulus memberi, itulah yang Tuhan ingin temukan di dalam diri kita, seperti
kisah persembahan janda miskin ini. 相反的，神在寻求一个乐意奉献的心。 Kalau kita perhatikan dengan sesama perikop yang kita baca, setidaknya ada 2 tipe orang yang Tuhan Yesus gambarkan. 今天的这一段经文里面，给我们看见2种奉献的人， Satu adalah tipe orang kaya dan satu lagi si janda miskin. 一个是财主的奉献，一个是穷寡妇的奉献。 Kita akan sama-sama melihat kedua tipe ini. 我们来看这2种的奉献。 Yang pertama tipe orang kaya. 第一，看财主的奉献。 Dalam ayat 41 mengatakan orang kaya ini hidupnya selalu dalam berkelimpahan. 财主的奉献是在他丰富的时候奉献的。 Ayat 41 juga mengatakan orang kaya ini memberi uang dengan jumlah yang sangat besar. 41节告诉我们说，有好些财主往里投了若干的钱。 Namun sangat disayangkan persembahan yang dilakukan oleh orang kaya ini ditolak dan tidak diterima oleh Tuhan. 很可惜，神不悦纳他们的奉献。 Mengapa ibu-ibu? 为什么呢？ Bisa jadi ketika orang kaya ini memberi kepada Tuhan, orang kaya ini melakukannya dengan motivasi yang tersembunyi, yaitu dipuji orang. 也许有一些财主的奉献是他的目的要得到人的称赞。 Bisa jadi ketika orang kaya ini memberi kepada Tuhan, dia melakukan dengan hati yang terpaksa dan bukan hati yang tulus. 或者是说有一些人是勉强的奉献。 Bisa jadi orang kaya ini lebih mencintai dirinya, lebih mencintai kekayaannya daripada mengasihi Tuhan. 有些人的奉献其实他爱财过于爱神。 Seperti yang tertulis dalam Matius 6 ayat 21 yang mengatakan, di mana hartamu berada, disitulah hatimu. 正如耶稣基督在马太6章21节说：“人的财宝在那里，人的心就在那里。” Orang kaya ini memberi dengan kelimpahan, tetapi sebenarnya ia tidak membutuhkan pengorbanan apa-apa karena masih ada kekayaan untuk dirinya. 财主是在他丰富的经济状况里面奉献，其实他并没有什么没有什么缺乏的。 Karena itu bisa jadi orang kaya ini lebih menggantungkan diri kepada kekayaan yang ia miliki. 也许有一些财主是更依靠他的钱财，比起依靠神。 Pada akhirnya ketika orang kaya ini memberi kepada Tuhan, fokusnya bukan kepada Tuhan, tetapi kepada dirinya sendiri. 结果有一些财主的奉献，他的注意力专注在他的钱，并不是专注在神。 Karena itu persembahan yang dilakukan orang kaya, walaupun ia memasukkan dengan jumlah yang sangat besar, itu tidak diterima oleh Tuhan. 所以，纵然有一些财主奉献的数目是蛮大的，但是神并不悦纳。 Ini adalah tipe orang yang pertama, orang kaya. 这是财主的奉献。 Kita akan melihat tipe orang yang kedua, si janda miskin. 第二，我们看见穷寡妇的奉献， Janda miskin ini memiliki kondisi yang terbalik dengan si orang kaya. 他的经济状况跟财主是完全不一样的。 Kalau kita lihat pada masa Alkitab, seorang janda pada masa itu adalah orang yang selalu kekurangan dan tidak punya harta yang banyak. 古时候的寡妇是贫穷的，没有很多钱。 Seorang janda pada masa itu memiliki pengertian bahwa ia bisa menjadi seorang janda ketika suaminya mati atau suaminya menceraikan dia. 这个古时候的这个寡妇，她知道她将成为贫穷，当她的丈夫离开世界的时候，或者是她被丈夫休掉。 Seorang janda pada masa Alkitab tidak mempunyai hak apa-apa terhadap warisan yang ditinggalkan oleh suaminya. 寡妇对丈夫的遗产是没有什么权利的。 Kalau janda ini memiliki anak laki-laki, maka warisan tersebut akan jatuh kepada anak laki-lakinya. 假如他们有儿子的话，那么丈夫的遗产就留给儿子。 Kalau anak itu perempuan, maka baik si janda ini maupun anaknya yang perempuan tidak akan mendapatkan hak apa-apa atas warisan suaminya. 如果是女儿的话，那么丈夫或者是父亲的遗产就不会落在他们的手中。 Berbeda dengan masa sekarang ini, ibu-ibu. 当然跟现在的状况不一样。 Kalau masa sekarang ini, walaupun kita punya anak perempuan, setidaknya masih mendapatkan hak warisan
keluarga kita. 今天的女儿一般来说都从父亲承受一些的遗产。 Dan yang lebih parah ibu-ibu, seorang janda pada masa Alkitab adalah orang yang selalu dianggap remeh oleh orang sejamannya. 古时候的寡妇在社会上是不被人看重的， Dengan kata lain, seorang janda pada masa itu udah gak punya hak apa-apa, gak punya siapa-siapa, selalu kekurangan dan tidak ada yang bisa ia banggakan. 寡妇是没有什么值得可夸的，没有钱又没有什么人了。 Ini adalah kondisi janda pada masa Alkitab. 这是古代的寡妇的状况。 Dan Alkitab mencatat bahwa seorang janda seperti inilah yang Tuhan Yesus gambarkan, di mana ia datang kepada Tuhan, ia memberi Tuhan 2 peser, yaitu 1 duit kepada Tuhan. 圣经所说的这个穷寡妇就是这样，她带着2个小钱奉献。 Ibu-ibu, kalau 1 peser itu kita hitung di dalam rupiah Indonesia, itu diperkirakan sebesar 1.600 rupiah. 1个小钱等于大概现在的1600等。 Jadi 2 peser itu sebesar 3.200 rupiah. 2个小钱大概就是3200， Dan ini adalah uang yang sangat kecil sekali. 非常小的数目。 Kalau dengan uang 3.000-an pada masa sekarang, kita hanya bisa beli permen atau beli aqua di Indomaret. 这种数目现在大概只能够买一些的糖花跟一些矿泉水。 Tetapi kalau beli makanan untuk makan siang, beli nasi padang, itu nggak cukup sama sekali. 但是假如要买正餐是微不足道的。 Tetapi bagi si janda miskin ini, uang 3.000 rupiah sangat-sangat berarti dan itu bisa mencukupkan kebutuhannya sehari-hari. 但是2个小钱对当时的寡妇是非常有意义的。 Namun janda ini memilih memberikan 3.000 ini semuanya kepada Tuhan. 但是穷寡妇选择把2个小钱所有的都奉献。 Dan hal yang menarik, dia bukan hanya memberi 3.000 ini kepada Tuhan, bahkan seluruh nafkahnya ia persembahkan semuanya kepada Tuhan. 更可贵的，圣经说他把一切养生的都投上了。 Janda miskin ini memberi kepada Tuhan dengan hati yang tulus. 他是存着一个很真诚的心来奉献。 Dan Tuhan melihat ketulusan hati ketika janda miskin ini memberi. 主耶稣看他奉献的心态。 Ibu-ibu, Tuhan ini tidak melihat kepada jumlah yang besar, tetapi ia melihat kepada hati ketika memberi. 主看心态过于数目。 Hati yang memberi itulah yang ditemukan di dalam diri si janda miskin dan bukan diri orang kaya. 那这种心态呢，主耶稣在穷寡妇的身上看见了，而没有在财主的身上看见。 Janda miskin ini mengorbankan semuanya kepada Tuhan karena fokus pemberiannya hanya kepada Tuhan dan bukan kepada dirinya sendiri. 寡妇奉献的焦点乃是主耶稣，不是他自己。 Dan janda miskin ini bukan hanya memiliki hati yang tulus, tetapi memiliki iman yang luar biasa di hadapan Tuhan. 这个穷寡妇不但是诚信的奉献，她更是有美好的信心。 Iman bahwa Tuhan akan mencukupkan dan memelihara kehidupannya ketika ia memberi. 她相信什么呢？她相信当她奉献的时候，主神必定会眷顾她。 Janda miskin ini mempercayakan kehidupannya sepenuhnya kepada Tuhan ketika ia memberi uang kepada Tuhan. 当她奉献的时候，她是蛮有信心的，把她的生命交托给主。 Dan Tuhan melihat kepada hati dan iman dari si janda miskin ini. 主耶稣看重她的心态。 Seperti yang tertulis di dalam 1 Samuel 16 ayat 7 yang mengatakan manusia melihat apa yang di depan mata, tetapi Tuhan melihat kepada hati manusia. 就像撒母耳记上所说的，神看重内心，人是看重外貌。 Ibu-ibu, janda miskin ini memberi persembahan, memberi hidupnya kepada Tuhan karena satu alasan. 穷寡妇奉献只有一个理由， Alasannya apa, ibu-ibu? 什么理由呢？ Alasannya adalah karena ia mengasihi Tuhan. 因为她爱神。 Janda miskin ini memiliki hati yang tulus memberi karena dia sangat mengasihi Tuhan. 穷寡妇很诚信的奉献，因为她爱主。 Kasihnya kepada Tuhan yang mendorong janda miskin ini mau memberi dengan hati yang tulus, bahkan rela berkorban untuk Tuhan. 爱主的心推动她真诚的奉献。
Karena janda miskin ini sangat sayang sama Tuhan. 因为他非常爱神， Maka di dalam hatinya ada kerinduan yang begitu besar untuk memberi dengan hati yang tulus dan mempersembahkan hidupnya bagi Tuhan. 所以他很刻薄的奉献，而且把他的生命交给主。 Demikian halnya dengan kita, ibu-ibu. 我们呢？ Kita dapat memiliki hati yang tulus memberi kepada Tuhan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. 我们也可以像穷寡妇一样奉献，因为出于爱主的心。 Ibu-ibu, ingat perkataan saya baik-baik. 我们记得， Kita sebagai anak-anak Tuhan dapat memiliki hati yang tulus kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan dengan akal budi kita, mengasihi Tuhan dengan kekuatan pikiran kita, dan segenap kekuatan kita mengasihi Tuhan. 当我们尽意爱主的时候，我们也可以像这个穷寡妇，存着爱心、真诚来奉献。 Kalau kita tidak mengasihi Tuhan, maka jangan harap kita memiliki hati yang memberi. 假如我们没有爱主的心，我们不可能奉献。 Bisa jadi kita memberi karena ada motivasi. 纵然奉献，可是另外有企图， Dan akhirnya kita memberi dengan sebuah keterpaksaan saja. 可能是因为勉强的奉献， Dan kita tidak akan pernah memiliki hati yang tulus ketika memberi. 却没有一个真诚的心。 Dan Tuhan pun tidak akan berkenan dan tidak akan menerima persembahan kita. 这样的奉献不蒙悦纳。 Ibu-ibu masih ingat kisahnya Kain dan Habel di Kejadian pasal 4? 我们记得创世纪第4章讲到该隐和亚伯的奉献， Kain dan Habel sama-sama mempersembahkan sesuatu kepada Tuhan. 两兄弟都奉献。 Kain mempersembahkan buah dan sayuran, Habel mempersembahkan hewan korban kepada Tuhan. 该隐奉献地里的出产，亚伯奉献羊圈里面的羊。 Ketika mereka mempersembahkan kepada Tuhan, persembahan Kain ditolak dan persembahan Habel diterima. 结果呢，神悦纳亚伯的奉献，拒绝了该隐的奉献。 Mengapa ibu-ibu? 为什么呢？ Karena ketika Kain mempersembahkan kepada Tuhan, ia mempersembahkan dengan asal-asalan, ia mempersembahkan dengan hati yang tidak tulus kepada Tuhan. 因为该隐的奉献不是很诚意的， Sehingga persembahannya Kain ditolak dan tidak diterima oleh Tuhan. 以至于呢，神不悦纳。 Sedangkan persembahan Habel diterima oleh Tuhan karena ia melakukannya dengan hati yang tulus, karena ia mengasihi Tuhan. 亚伯真诚爱神的奉献蒙了悦纳。 Kasih Habel kepada Tuhan yang mendorong dia untuk memberi dengan tulus, memberi yang terbaik kepada Tuhan. 亚伯爱神的心推动他把好的献上给主。 Jadi ibu-ibu, jangan tunggu kita kaya, jangan tunggu kita banyak uang, jangan tunggu kita harus kelimpahan dulu baru kita memberi. 奉献不一定要等到我们发财了， Dan jangan juga kita takut kekurangan ketika memberi. 奉献的时候也不要惧怕， Jangan seperti ini ibu-ibu. 不要像这样。 Seperti janda miskin ini, dia kekurangan tetapi dia selalu memberi karena dia memiliki iman di dalam Tuhan. 寡妇虽然是贫穷，可是她奉献，因为她有信心。 Apa yang ada pada kita itu semua adalah miliknya Tuhan. 今天我们一切所有的都是神给的， Selagi Tuhan memberikan kita nafas kehidupan, kita harus senantiasa menyenangkan hati Tuhan dengan memiliki hati yang tulus ketika memberi. 当我们奉献的时候，一定要存着一个爱主的心。 Hati yang tulus memberi, itulah yang Tuhan ingin temukan di dalam diri kita sebagai anak-anaknya. 诚信的奉献是神所悦纳、神所寻求的心。 Hati yang tulus memberi bantuan kepada sesama kita, hati yang tulus memberi persembahan kepada Tuhan, dan hati yang tulus mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. 诚信的给人，诚信的奉献，诚心的把自己献给主。 Dan itu semua dapat terjadi karena kita sayang sama Tuhan. 这一切我们可以做，因为我们爱主。 Ibu-ibu, sayang kepada Tuhan, kasih kepada Tuhan dengan hati yang memberi tidak dapat dipisahkan. 奉献的心智脱离不了爱神的心， Dua hal ini harus berjalan bersama-sama. 两者应该并行。 Kalau kita mengasihi Tuhan, kita pasti akan memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 假如我们爱神，我们一定把上好的给神。
Karena saya sayang sama Tuhan, saya mau memuliakan nama Tuhan. 因为我们爱神，我们就愿意荣耀神。 Karena saya sayang sama Tuhan, saya mau memberikan hidup saya hanya bagi Tuhan. 因为爱神，就愿意为神而活。 Karena saya sayang sama Tuhan, saya mau memiliki hati yang tulus ketika memberi kepada Tuhan. 因为爱神，奉献也是很诚意的。 Jadi kasih kepada Tuhan dengan hati yang memberi perlu berjalan bersama-sama. 奉献与爱神的心是并行的。 Dan kita bisa mengasihi Tuhan karena Tuhan sudah terlebih dahulu mengasihi saya. 我们爱 Mengasihi 神 kita.，因为神先爱我们。 Dan salah satu bentuk kasih Tuhan kepada kita ketika Ia mengorbankan dirinya sendiri mati bagi kita semua di atas kayu salib. 神爱我们的心彰显在当他在十字架上为我们牺牲的时候。 Tuhan Yesus boleh memilih untuk tidak menyelamatkan kita. 主耶稣可以选择不拯救我们， Tuhan Yesus boleh memilih untuk tidak lagi mau menebus dosa-dosa kita. 主耶稣可以选择不救赎我们， Karena Dia adalah Tuhan, 因为他是主， tetapi Dia tidak melakukannya. 但是他并没有这么做， Karena Dia sangat-sangat sayang sama kita. 因为他爱我们。 Karena Dia sayang sama kita, maka Dia rela mati bagi saya dan engkau. 为此，他为我们牺牲。 Tuhan sudah memberikan yang terbaik di dalam kehidupan kita. 主耶稣已经把最好的给了我们， Karena itu sebagai respon kita, kita juga harus memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 我们的回应怎么样呢？我们也应该把最好的奉献给主。 Dan ketika kita memberi dengan hati yang tulus, kita sedang memberikan yang terbaik kepada Tuhan. 当我们很诚心的奉献，我们就是把最好的奉献。 Ibu-ibu, janganlah kita takut, janganlah kita bimbang, janganlah kita khawatir ketika memberi. 当我们奉献的时候，不要害怕，不要挂虑，不要疑惑， Karena Tuhan akan mencukupkan dan memelihara kehidupan kita asalkan kita mau belajar memiliki hati yang memberi dan mempercayakan seluruh hidup kita hanya kepada Tuhan. 存着信心的奉献，神一定会眷顾我们的生活、生命。 Mari ibu-ibu, hari ini kita belajar dari kisah si janda miskin ini. 今天，让我们从穷寡妇的身上学习功课， Yaitu memiliki hati yang tulus memberi kepada Tuhan. 就是说，用诚心诚意的心态来奉献。 Kita mau melakukannya bukan karena orang lain. 我们这样做不是为了别人， Kita mau melakukannya karena Tuhan. 那是因为主。 Dan Tuhan melihat kepada hati kita. 主鉴察我们的心， Apa yang wah di hadapan mata manusia belum tentu wah di hadapan mata Tuhan. 在人的面前的荣华，不一定神看作是荣华。 Karena itu mari kita mengejar untuk membuat Tuhan bangga atas hidup kita. 让我们追求使神悦纳我们的生命生活。 Saya akan menutup renungan firman Tuhan ini dengan sebuah ayat dari 2 Korintus 9 ayat 7. 最后，我要用一节的圣经来做结束。 2 Korintus 9 ayat 7 mengatakan demikian. Hendaklah masing-masing memberikan menurut kerelaan hatinya, jangan dengan sedih hati atau karena paksaan, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita. 林后9章第7节，个人要随本心所酌定的，不要作难，不要勉强，因为这样的乐意的人是上帝所喜爱的。 Biar ayat ini mengingatkan kita apa yang menjadi kerinduan Allah di dalam hati kita. 但愿这个境界提醒我们，使我们记得神所爱慕的是什么。 Karena Allah mengasihi ketika kita memberi dengan sukacita. 当我们诚心奉献的时候，神就喜欢。 Mari kita berjuang bersama-sama memberikan yang terbaik hanya untuk Tuhan. 让我们为主献上最好的， Supaya Tuhan dipermuliakan melalui kehidupan kita. 让我们的生命能够荣耀上帝。 Amin. Mari kita 阿门 berdoa. 我们祷告， Bapa dalam surga, kami sudah selesai mendengarkan firman Tuhan. 天父，我们领受了你的话语， Tuhan yang tolong setiap kami. 求主帮助我们， Biar firman Tuhan yang kami dengarkan tidak berlalu begitu saja. Kami sungguh-sungguh melakukannya di dalam kehidupan kami. 让我们所领受的信息不是随风而去，
Tuhan yang tolong kami supaya kami terus memiliki hati yang tulus memberi. 帮助我们诚心的奉献。 Dan kami melakukannya bukan untuk diri kami dan juga bukan untuk orang lain. 我们的奉献不是为别人，也不是为自己， Kami mau melakukannya untuk Tuhan. 我们的奉献是为主。 Dan kiranya Tuhan bangga atas hidup kami dan Tuhan berkenan atas apa yang kami lakukan. 愿神喜悦我们所做的。 Dan biarlah Roh Kudus yang terus menopang kami, menguatkan kami untuk kami bisa melakukan firman Tuhan. 愿圣灵帮助我们力行神的话语。 Terima kasih ya Tuhan, inilah doa yang kami bawa di hadapan-Mu. 谢谢天父，这是我们的祷告， Di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. 奉耶稣基督的名字， Amin. 阿门。上帝已经把最好的赐给我们，就是他独生的儿子耶稣基督。我们献上最好的给主，那是理所当然的。不但如此，就算说我们把最好的奉献给主，也不足以报答主的恩典。Saudara sekalian, Allah telah memberikan yang terbaik buat kita, yaitu anak yang tunggal, Yesus Kristus, mati buat kita. Jikalau kita mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan, bukankah itu sudah sepantasnya? Lagi pula, kita memberikan yang terbaik bagi Tuhan, itu pun tidak cukup untuk membalas cinta kasih Tuhan. Fengxian Shanghao, edisi kedua, nomor 30. Berikan yang terbaik dari kamu. Hari kan berlalu dengan pesat, bekerjalah cepat yang akan uji. Tatkala ia datang, damai senang, ada pahala sedang menunggu. Semua kerjakan di berkat-Nya. Dia mau kita berhati sungguh. Meski yang kau mampu tak berarti, melayanilah Dia sekuatmu. Hey, 也信属过去是人世间，今日所做之功，主要靠缘，盼望主再来时